وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله والحمد لله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan sekian alam. Salawat dan salam buat junjungan besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ke atas sekian daripada ahli keluarganya dan para sahabat dan mereka-mereka yang mengikuti beristiqamah dalam mengikuti jejak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sebagai sunnahnya dilakukan dengan penuh istiqamah hingga ke hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sihat ya semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ni alhamdulillah sempena dengan cuti kan, cuti umum ni. Dapat kita luangkan masa setelah solat subuh sama ada berjemaah atau bersendirian sekalipun di rumah dengan tempoh PKPB ni kan. Mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa menjadi orang yang beristiqamah, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin walau di mana sahaja kita berada. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, insyaAllah pagi ni saya nak berkongsi satu tajuk yang telah lama saya bawa dalam kuliah-kuliah sebelum ini dan semalam saya berkongsi lagi sebagai siri yang ketiga, siri yang terakhir bersama dengan staf UMW Toyota di Shah Alam dan online juga beserta dengan staf-staf UMW Toyota di Kuala Lumpur atas tajuk Sehingga Aku Dicintai. Atas tajuk Sehingga Aku Dicintai. Menariknya tajuk ini, alhamdulillah, lama dah berkongsi. Hari ini insyaAllah, pagi ini insyaAllah dan pagi-pagi yang seterusnya atau waktu-waktu yang akan saya maklumkan nanti adalah mukaddimah. Okay, pembuka bagi tajuk Sehingga Aku Dicintai. Tajuk ini amat menariklah pada saya. Tajuk ini memberi kesan dah kepada saya khususnya dalam nilai sebuah tarbiyah. Dan saya nak berkongsi kepada semua yang ada lah sama pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia menjadi suatu topik atau perbincangan atau perkongsian yang membawa noktah, bukan noktah, bukan noktah. Sebagai pembuka, Masya Allah, noktah dah belum apa-apa dah nak titik. Tak. Sebagai pembuka kepada semua dan saya juga sebagai orang yang senantiasa berusaha lah untuk mempertingkatkan lagi amal soleh yang kita lakukan selama ini. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Seperti biasa, sekiranya bersama dengan saya, yang pernah bersama dengan saya dalam kuliah-kuliah sebelum ini, saya suka sekiranya hadirin dapat bersama dengan kuliah itu adanya
ini Quran untuk dijadikan suatu rujukan. Baik, yang sambil-sambil kita mendengar apa yang saya kongsikan, semua sekali dapat membuka Al-Quran, sebab saya suka tengok pada mana-mana surah untuk kita rujuk sebagai pembuka ataupun poin utama nak kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah ta'ala aminin. Baik, pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga aku dicintai ini, saya rujuk kepada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-7. Okay. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-7, ayat ke-49. Oh, maaf. Surah yang ke-49, bertukar pula. Surah ke-49, ayat yang ke-7. Surah Al-Hujurat, ayat yang ke-7. Tukar. Surah yang ke-49, ayat yang ke-7. Ada? Okey, dah jumpa Surah yang ke-49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-7. Topik perbincangan dan poin-poin yang kita nak bincangkan pada pagi ini dan rujukan utama dalam tajuk Sehingga Aku Dicintai, dia berdasarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habba ilaikumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahawasanya di kalangan kamu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr, yang mana sekiranya menurut kehendak kamu dalam sebanyak-banyak perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Itu sekiranya kita lakukan suatu perkara mengikut kehendak kita semata-mata, bukan kehendak Rasulullah, bukan kehendak agama, maka banyak perkara yang akan mengalami kesukaran ke atas diri kita. Walakin la'anittum walakin Allah habba ilaikum iman. Habba ilaikumul iman. Melainkan iaitu siapa orang-orang yang mana kamu orang yang beriman adalah bersyukur menjadi iman suatu perkara yang kamu cintai. Yang poin di sini adalah walakinnallaha habba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan kepada kamu itu iman, perkara yang kamu cintai. Okay. Iman adalah perkara yang kamu cintai. Wazayyanahu fi qulubikum, yang mana diperhiaskan ke dalam hati kamu itu iman tadi, yang diperhiaskan di dalam hati kamu. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, yang menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu adalah perkara-perkara yang kamu benci. Ulaika humur rasyidun, maka kamulah orang-orang yang beroleh petunjuk dalam jalan yang lurus. Baik, poin besar di sini yang saya nak kongsikan kepada sekian sehingga adanya tajuk Sehingga Aku Dicintai ini adalah pada perkataan walakinnallaha habba ilaikumul iman, yang mana Allah menjadikan iman itu, iman sebagai satu entiti, satu benda, satu perkara yang sampai tahap iman itu kamu cintai. Iman itu kamu cintai. Wazayyanahu, kemudian iman itu diperhiaskan. Iman itu diperhiaskan fi qulubikum, dalam hati kamu. Maka semua indikasi Allah Ta'ala adalah nak melihat perkataan iman itu sendiri. Iaitu satu
Iman bagaikan Allah Ta'ala letakkan sebagai satu perkara, satu benda yang tak diperhiaskan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nak jadikan satu perkara iaitu iman. Ada benda yang nak dihiaskan dalam fi qulubikum, dalam hati kita semua. Jadi semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bila kita lihat dari satu sudut yang mana iman sebagai satu benda yang nak dihiaskan, maka lihat bagaimana kita adalah orang yang berada dalam kondisi memperhiaskan sesuatu. Contoh, kita ada pen. Bagaimana kita memperhiaskan pen ini? Contoh, kita ada buku. Bagaimana kita memperhiaskan buku ini? Atau apa sahaja yang dalam konteks kehidupan kita keseluruhan, kita memperhiaskan dia, kita memperindahkan dia, kita mempercantikkan dia. Maka Allah Ta'ala meletakkan satu perkataan iman. Habba ilaikum imana wa zayyanahu fi qulubikum. Sehingga Allah menjadikan iman itu suatu perkara yang kamu hiaskan dalam hati kamu. Poin dia apa? Yang perlu kita faham, bila satu perkara yang telah kita cantikkan dia, yang kita indahkan dia, ada perkataan sayang, ada perkataan cinta, ada benda yang kita nak pertahankan, ada benda yang kita nak jaga dia sungguh-sungguh, jangan sampai ada sesuatu yang merosakkan dia. Betul tak? Dan ini dalam situasi kita, iaitu sesuatu benda yang telah kita letakkan nilai di situ, yang telah kita angkat value dia, yang kita sayangkan dia, yang kita indah dan cantikkan tadi, pasti kita ada nilai sayang pada dia. Betul ya? So, itu yang Allah Ta'ala nak kamu letakkan pada iman, iaitu perkara yang kita yakini, yang telah kita letakkan satu perkara asas dalam seluruh nilai tauhid kepada Allah Ta'ala, jazam, yang tidak ada perkara lain pada diri kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan seluruh apa yang kita telah percaya, maka dalam seluruh kehidupan hari ini banyak benda yang kita percaya. Banyak benda yang kita percaya. Sama ada kita percaya dalam kehidupan kita bersama dengan kawan, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan sesuatu yang telah kita usahakan, perniagaan itu sekalipun, pasti kita meletakkan nilai percaya. Nilai percaya. Lebih lagi dalam kita hari ini percaya satu masa Allah Ta'ala pulihkan situasi kita dengan PKPB, dengan virus saat hari ini. Kita berusaha adalah dengan penuh percaya benda ini, perkara ini pulih. Betul kan? Sama juga dengan nilai percaya kita terhadap Allah Azza wa Jalla, yang penuh keimanan kita menyatakan bahawa suatu masa Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita dengan sebaik mungkin kerana kita meletakkan percaya yang sungguhnya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka apa nilai percaya yang ada dalam diri, kita telah pun mengangkat value dia. Kita telah memperhiaskan dengan sebaik mungkin. Sehingga setengah daripada orang, bila percaya sungguh-sungguh pada kawan dia, apa sahaja yang kawan dia sebut, dia akan ikut dengan sebaik mungkin. Apa sahaja yang kawan dia bagi tahu, walaupun salah sekalipun, dia nampak benar. Wa'iyyazubillah. Kerana nilai sebah percaya. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, ini yang telah datangnya satu keadaan yang mana saya nak bawa pada hari ini, pagi ini, bila mana orang itu, dia mula percaya kepada sesuatu, dia mula percaya dalam sesuatu itu adanya ilmu, dia percaya dalam sesuatu yang dia percayai itu adanya suatu nilai, maka dia sanggup merempuh, dia sanggup menghadapi segala kemungkinan. Kerana hendak mengangkat nilai percaya itu. Ini yang perlu kita letakkan satu nilai yang sebaik mungkin, bahawa saat kita mula letak percaya itu, maka letaklah yang dinamakan iman itu dengan perhiasan dengan sebaik mungkin, dengan perhiasan iman, dengan perhiasan takwanya, dengan perhiasan yang sebaik mungkin mengikut apa yang Allah Ta'ala hendak kita letakkan nilai iman itu pada laluan yang benar. Baik. Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Dia tak boleh sembarangan nak percaya
orang apa membuka tuli gitu. Tanpa hujah-hujah yang benar, kita main percaya sahaja. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dan masyhur. Okey, kerana apa? Kerana kita pernah dengar. Okay. Sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa, okay, man salaka, sesiapa, saya atau sesiapa sahaja, sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pagi ini, atau mereka di kalangan keluarga kita di luar sana, atau sesiapa sahaja rakan-rakan sepejabat kita yang merempuh suatu jalan, merempuh suatu jalan untuk memperolehi suatu ilmu, untuk mendapatkan suatu ilmu. Dia belum faham lagi, nak dapatkan ilmu dahulu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dengan sebab dia merempuh satu jalan, dia sanggup berhadapan dengan semua risiko, berhadapan dengan suatu jalan itu kerana nak mendapatkan suatu ilmu, walaupun sedikit. Maka asbab demikian, dengan ilmu itu Allah permudahkan jalan untuk dirinya ke syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawa nak merempuh satu jalan ini, dia mengalami kesukaran. Dan untuk ke syurga Allah Ta'ala ini, dia kena ada ilmu. Dia bukan hanya dengan menjawab, mati nanti kita nak ke mana? Nak ke syurga. Dia bukan semudah itu nak menjawab nak ke syurga, melainkan ada jalan dan ada halangan dan mesti ada ilmu untuk ke syurga Allah Ta'ala. Sebagai sumber motivasi, sebagai sumber inspirasi, kita nak ke syurga. Betul. Ya, betul. Mesti ada caranya. Ya? Mesti ada cara, mesti ada jalan. Dan mesti berhadapan dengan sesuatu ujian. Kerana ujian untuk ke syurga Allah Ta'ala ini, sedikit ke, banyak ke, besar ke, semuanya adalah untuk membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Makanya demikian, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, hendaklah meletakkan satu asas bahawa mesti ada ilmu. Baik. Suka nak saya kongsikan di sini, untuk memperhiaskan hati kita ini, dengan perhiasan yang sebaik mungkin, maka kita pun lihatlah dari satu sudut yang lain. Kita nak menghiaskan sesuatu, nak angkat value sesuatu, dia mesti ada halangan. Betul ya? Seperti kita lah, kita berusaha untuk jadi orang yang sentiasa, berusaha untuk jadi orang yang baik pun ada halangan. Hatta kita nak ajak orang pun jadi orang yang baik pun dihalang atau mendapat halangan. Bukan daripada orang lain, melainkan daripada diri kita sendiri. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka begini. Dalam basic ini, dalam asas untuk sehingga aku dicintai ini, nak bagi tahu begini, asas dia. Tadi kita nak fahamkan lebih awal adalah rujukan dia surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Kemudian untuk mencapai kepada nilai kepercayaan ini sehingga kita perhiaskan dia dengan sebaik mungkin, mesti ada ilmu. Untuk mencapai sebuah ilmu itu, dia ada jalan dia. Baik. Bila nak melalui satu jalan itu, dia ada halangan-halangan. Okay? Betul ya? Kita nak mencapai satu kejayaan, dia ada halangan-halangan tertentu. Maka peperiksaan juga disebut sebagai satu halangan. Ialah sebelum kita nak tahu kita ini kecemerlang ataupun tidak, kita lalui satu ujian. Kan? Apalah ujian yang telah kita lalui? Ujian nak naik pangkat pun ada. Kan? Maka itu yang boleh melihat aras kita, tahap mana kita mampu untuk merempuh suatu halangan, ujian. Baik. Ambil pada tajuk besar, sehingga aku dicintai. Soalan. Saya suka dalam mukadimah, dalam memperkenalkan tajuk sehingga aku dicintai ini. Iaitu, apakah perkara yang menghalang kita dari disukai, dari dicintai? Begitu. Datangkan satu soalan pada diri kita sendiri. Apakah halangan, apakah cabaran, apakah rintangan, apa sahaja yang hadirin nak menunjukkan bahawa kita ni terhalang sehingga kita dicintai, sehingga kita disukai. Contoh kita dalam kelompok kita, dalam keluarga.
contoh kita dalam kelompok bekerja, apa yang menyebabkan kita terhalang daripada disukai oleh kawan kita? Itu poin dia. Apa yang menyebabkan kita terhalang disukai oleh keluarga kita? Apakah perkara yang menghalang kita dari disukai oleh anak kita, oleh isteri kita, oleh suami kita? Apakah perkara yang menghalang itu? Kan? Perkara yang menghalang itu. Mesti ada sesuatu. Dan lebih umum dan besarnya, dalam topik perbincangan kita, apakah perkara yang menghalang kita dari dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah perkara yang menghalang kita dari disukai, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu poin besar yang perlu kita letakkan sebagai satu aras. Sebab kita nak memperiahkan sesuatu, dia ada halangan untuk nak mencapai kepada sesuatu itu. So, apa yang menghalangi? Ya? Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Dalam topik kita pagi ini, dan saya selalu lontarkan soalan-soalan. Sama juga dalam soalan kita nak mencapai faham kepada sehingga aku dicintai ini. Apa dia? Contoh. Soalannya, ada ni pernah bercinta ke tak? Contoh. Pernah tak kita bercinta? Ada pengalaman cinta ke tak? So, bila ada pengalaman, aku tak ada pengalaman langsung. Wallahualam. Tapi nak bagi tahu, ada tak benda yang kita suka? Okey. Kalau kata tak boleh capai kepada perkataan cinta, baik. Ada tak benda yang kita suka? So, apa yang kita buat sampai benda itu, kita dapat. Satu. Yang kedua, apa yang menghalang kita daripada dapat benda yang kita suka? So, apa yang kita buat sehingga kita nak suka kepada orang, sesuatu, atau kita sampai disukai oleh seseorang? Dia soalan-soalan yang macam ni yang perlu ada dalam diri kita bangunkan sendiri. Soalan-soalan itu yang membawa kepada kita satu cetusan untuk kita bertindak. Soalan-soalan yang menyebabkan kita nak bertindak. Kerana apa? As-su'alu khazanatul ilm. Soalan-soalan ni sebenarnya adalah suatu daripada khazanah ilmu sebenarnya. Jadi kena maklum. Banyak soal pula orang. Tak. Dia sebenarnya soalan ni adalah pencetus. Soalan adalah khazanah ilmu. Siapa-siapa yang nak sesuatu daripada ilmu yang ada di bumi Allah Ta'ala ini, atau ilmu yang ada pada seseorang, dia kena pandai bertanya. Pandai bertanya. Kerana daripada soalan itulah akan mencetus banyak perkara. Dan dalam soalan-soalan yang kita tanya dengan kadar mampu kita, jangan pula soal tu kita sendiri tak tahu nak jawab. Itu jam dia panggil. Kan? Dia panggil kram nanti. Soalan yang mampu kita sendiri nak jawab. Contoh. Kita lapar. Kemudian kita tanya, kenapa ya aku lapar? Apa kita nak jawab? Kenapa ya aku lapar? Tadi aku tak makan lagi. Gitulah kan biasanya. So, benda yang mudah untuk dijawab datang daripada soalan yang mudah untuk kita nak sendiri, yang daripada kita sendiri yang mudah kita nak fahamkan. So, dalam soalan-soalan yang saya lontarkan tadi, ini dalam mukaddimah sehingga aku dicintai ini, dalam mukaddimah dalam diri saya untuk membawa tarbiyah kepada diri. So, saya datangkan satu soalan-soalan yang beginilah. Soalan-soalan yang begini. Dan bila sampai satu keadaan kita bertanya pada sesuatu pada level-level tertentu, maka kita perlukan kepada rujukan. Pertamanya rujukan daripada Al-Quranul Karim, kemudian rujukan daripada sunnatul Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, kemudian kita rujuk kepada orang-orang yang berkemahiran, orang yang berilmu dalam topik-topik perbincangan ataupun soalan-soalan yang berkaitan yang kita nak capai itu, yang mudah untuk kita nak capai. Baik. Berkisar dengan laluan kehidupan kita sendiri. Baik. Boleh ya? Sekarang ni boleh ikut ya? Baik. Sebab ini yang saya nak kongsikan pagi ini, santai-santai, basic dalam mukaddimah kepada tajuk sehingga aku dicintai. Perkara yang mudah untuk kita mudah capai, untuk mudah kita faham bahawa
Sehingga kita disukai oleh seseorang itu mesti ada sebab dia. Sehingga kita dicintai oleh seseorang itu mesti ada sebabnya. Dan dalam asas yang perlu kita faham, kita ni dalam nak mencapai sesuatu daripada seseorang, kita mesti ada teknik dia, mesti ada trik dia, mesti ada cara dia. Mesti ada sesuatu yang kita buat sehingga orang nampak kita, okey, menarik, okeylah, atau apa-apa sahaja dalam aras ukur orang ke atas diri kita. Sebab apa? Sebab kita dalam sudut pandang orang. Kita dalam sudut pandang orang. Kita ada tak nak setiap kali tengok cermin, kita duk puji kita je. Kita duk kata kita yang kita bagus, kita lah handsome, kita lah cantik, kita lah segala-galanya, kita duk kata kita. Sedangkan orang melihat kita, apa dia ni? Macamlah bagus sangat. Atau apa-apa dari sudut pandang orang. Yang bagus-baguslah, yang tak bagus mungkin orang akan melihat sesuatu yang perlu ditambah baik. Bukan kan? So, kita adalah dalam sudut pandang orang. Maka kalau kita asyik kata kita je yang bagus, mungkin banyak perkara yang tak kena dengan diri kita kan. So, kita dalam sudut pandang orang, maka orang yang melihat kita, maka ada sesuatu yang perlu kita buat penambahbaikan, iaitu dengan melapang dada menerima setiap daripada kekurangan yang ada pada diri. Sebab orang yang melihat kita, orang boleh tahu, orang boleh bagi tahu. So, kita adalah orang yang sedang mencari jalan macam mana untuk disukai oleh orang. Okay. Itu dari sudut asas dalam sudut kehidupan. Sekira-kiranya kita hanya letakkan ini sebagai asas sehingga aku dicintai, sehingga aku disukai dalam sudut pandang orang semata-mata, sampai kita berusaha sedaya mungkin sampai orang suka kepada kita, mengapa kita tak usahakan perkara ini dalam kita untuk mencapai cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku dicintai itu. Semua yang dikasih Allah Ta'ala, maka ini yang perlu kita ambil maklum. Semua yang perkara ini yang perlu kita cakna. Kita perlu ambil perhatian bahawa dalam mencapai perkara ini, untuk manusia, kita sanggup buat apa sahaja. Betul kan? Sama manusia, kita sanggup buat apa sahaja asalkan kita disukai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab 7. Ini baru mukaddimah. Baru orang kata pencetus untuk kita nak datangkan satu kefahaman berkenaan dengan tajuk sehingga aku dicintai. Dia ada halangan-halangan. Dia banyak perkara-perkara yang perlu kita maklum, dan perkara ini sebenarnya ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Perkara yang kita tahu sendiri, apa yang menyebabkan kita terhalang untuk menjadi orang yang baik, contoh. Apakah perkara yang menghalang kita daripada melontarkan perkataan yang baik-baik? Contoh. Apakah perkara yang menghalang kita daripada membuat kebajikan? Contoh. Saya suka melontarkan soalan-soalan yang mudah pada diri dan kita buat penambahbaikan. Antara asasnya. Soalan tu saya tak boleh nak susun, tak boleh nak atur, tak boleh nak bagi secara direct kepada hadirin sekalian, sahabat-sahabat, melainkan soalan-soalan itu dia berkisar dengan diri kita dan kita yang membina soalan-soalan itu. Yang mudah ya, asalnya yang mudah untuk kita faham dan mudah untuk kita jawab. Siapa? Bagi kita dulu. Contoh yang saya cakap tadi, kenapa aku dahaga? Oh, tak minum lagi tadi. Contoh pagi ni kan, saya alhamdulillah pagi ni dah minum air. Bukan minum air. Minum minyak zaitun campur dengan air suam. Sarapan saya pagi ni, rasa okey tak Hafizullah pagi ni? Okey, alhamdulillah. Minum apa tadi? Oh, tadi minum minyak zaitun dengan air suam. Amalkan. Ada rasa macam mana minum minyak zaitun. Amalkan. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang dikasih Allah Ta'ala. Yang asasnya, ingat ya, asas yang saya nak bagi tahu dalam memahami sehingga aku dicintai, sehingga aku dikasihi, adalah membina soalan-soalan yang mudah untuk kita faham dan mudah untuk kita jawab dalam konteks diri kita.
sekitar situasi kita sendiri yang menghalang kita sehingga kita disukai, yang menghalang kita dari berbuat baik, yang menghalang. Yang tu kena tahu. Boleh? Yang tu kena tahu. Dan kena jujur pada diri untuk membuat penambahbaikan. Sekiranya perkara ini kita tak mampu untuk buat jujur dengan diri untuk buat penambahbaikan, maka kita tak berjumpa dengan jalan-jalan untuk menuju kepada cinta itu. Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Allah berfirman, antara perkara yang perlu kita maklum. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Sesiapa yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya, diberinya petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab persediaannya. Okay? Fahuwal muhtadi, maka orang itulah yang mendapat petunjuk hidayah itu, pertolongan itu. Saya ulang. Dari surah Al-A'raf, ayat ke-178, 179, surah yang ke-7, 178, 179. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Sesiapa yang Allah Ta'ala rezeki kepadanya petunjuk dengan sebab persediaannya. Saya ulang. Dengan sebab persediaannya, maka dialah orang yang mendapat petunjuk itu. Dialah yang mendapat petunjuk itu. Maka dialah orang yang beroleh petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan sebab persediaannya. Wa man yudlil, sesiapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab keingkarannya, fa ulaika humul khasirun, maka orang itulah yang beroleh kerugian. Jelas ya? Kenapa saya daripada awal tadi mukadimah dan sehingga aku dicinta ini, saya nak bagi tahu lontaran soalan. Kenapa? Kerana kita sedang nak membuat persediaan. Okay? Kita nak buat persediaan. Bila kita dah boleh berani dan boleh melontarkan soalan-soalan yang mudah dan kita bersedia untuk buat penambahbaikan, maka kita sebenarnya sedang membuat persediaan. Okay? Untuk buat persediaan. Al-hadirin semua maklum, kita bila nak masuk exam, apa persediaan yang kita buat? Apa persediaan yang kita buat bila kita nak masuk suatu peperiksaan? Hadirin pernah masuk ujian memandu, dan saya yakin yang sama dengan saya pagi ni adalah orang yang ada lesen memandu. Yang tak ada mungkin sedang berusaha, atau yang belum sampai umur berhasrat, berniat nak ambil lesen memandu. So apa yang kita dapat bila saat kita dah mula buat persediaan nak ambil lesen memandu, tak kira lah mandu apa pun, memandu kenderaan lah kan, apa yang kita dapat? Dapat kemahiran. Kerana kita buat persediaan. Dan bila sampainya ujian itu, so apa yang kita buat? Kita laksanakan kerana kita dah dapat kemahiran, diajar oleh guru dengan teknik, dengan cara dan semua sekali, maka diajar kepada kita seluruh daripada disiplin-disiplin memandu itu dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin guru yang mengajar kita memandu kenderaan ini nak masuk simpang kanan bagi signal sebelah kanan. Saya yakin perkara itu. Namun saat hari ini setengah daripada setengah, tak tahulah dia dapat ilmu daripada mana nak masuk simpang sebelah kanan bagi signal kiri. Itu pelik. Itu pelik. Nak masuk simpang sebelah kanan, signal pun tak bagi. Masya Allah, itu pelik. Tapi yang kita pernah belajar, nak masuk kanan bagi signal kanan, nak masuk kiri bagi sebelah kiri. Betul kan? Itu basic, itu asas yang paling utama. Berlaku kebincangan saat hari ini, tak tahu lah, Allah Alam. Mungkin yang beli kereta tak beli signalnya sekali. Kan? Dia lupa signal nak ikat tepi. Allah. Okey. Poin dia apa? Ada 2 poin besar tadi. Apa poin besar? Man yahdillah, sesiapa yang buat persediaan untuk mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka orang itulah yang mendapat petunjuknya. Sesiapa yang buat persediaan untuk berhadapan dengan ujian peperiksaan, maka dia mendapatlah kejayaan dia itu. Betul ya? Supaya sesiapa yang wa man yudlil, siapa yang buat keingkaran, yang tak nak langsung, yang buat keingkaran, yang tak nak patuh dengan perintah Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang rugi. Mereka yang tak buat persediaan dalam berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan dia, maka dialah orang yang rugi. Itu asas yang paling mudah. Rasanya tak perlulah nak fikir sampai 8 jam.
Kan saya yakin tak perlu nak fikir sampai berhari-hari. Hanya kerana benda yang cukup asas. Allah Ta'ala beritahu. Saya ulang. Sesiapa man yahdillah, sesiapa yang beroleh petunjuk daripada Allah Ta'ala atas sebab persediaannya. Wa man yudlil, fahuwa muhtadi. Fahuwa muhtadi. Maka itulah orang yang beroleh petunjuk itu. Betul kan? Wa man yudlil, sesiapa yang ingkar, siapa yang tak yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Cukup mudah untuk kita faham. Sesiapa yang tak buat persediaan untuk dicintai, maka dia tak dapat lah. Rugilah diri dia. Itulah asasnya. Okay? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, untuk beroleh petunjuk-petunjuk ini, maka kita dah maklumkan. Saya nak ulang lagi sekali, walaupun perkara ni dah banyak kali ulang, namun dalam sudut untuk mencapai faham, kita ulang banyak kali sesuatu perkara itu tak ada masalah. Macam kita membaca Al-Quran lah. Nak sampai kepada mahir kita membaca Al-Quran itu, kita kena ulang dan ulang. Ulang banyak kali, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ulang dengan bacaan-bacaan kita ulang dengan setiap perkara yang kita nak buat. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada orang kata apa, kerugian langsung dalam kita berulangkan perkara-perkara yang baik ini. Maka petunjuk-petunjuk ini, Masya Allah, tabarakallah, semua maklum. Okay? Kita mendapat hidayah ada satu daripada perkara yang ditunjukkan baik. Okey, ini baik. Itu hidayah Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ini baik. Maka datangnya petunjuk supaya dalam berada perkara yang baik itu, untuk mencapai perkara yang baik itu, maka ini jalannya. Ini jalannya. Okay? Itu perkara yang baik. Contoh, telefon. Ada tak kebaikan dalam perkara ini? Ada. So, bagaimana kita nak lalui, nak ikut laluan dia, manual dia, untuk mengikuti apa-apa kebaikan yang ada dalam perkara ini. So, kita kena ikut yang itu. Kita tahu solat itu adalah baik. Maka Allah datangkan suatu rasa, suatu hidayah, nak bagi tahu bahawa solat ini satu pertolongan, bahawa solat itu baik. Maka duduk dalam kebaikan itu. So, macam mana nak duduk dalam kebaikan itu? Ikut laluan dia. Okey, baik, ini laluan dia. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan seluruh daripada perintah. Dengan kita nak duduk dalam nilai sebuah solat itu bagaimana? Dengan wuduknya yang sempurna dan pelbagai dan natijah. Sekiranya ingkar dapat apa, sekiranya kita buat dapat apa. Maka datang satu kepahaman, ada ni kena fikir sendiri. Saya pun duduk renung dalam diri. Berapa banyak dan berapa ramai orang yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan itu, dia tak ikut. Itu soalan. Satu cetusan datang. Oh, ini kebaikan. Berapa ramai yang diberitahu ini baik, yang tak ikut. Dua perkara, hidayah, petunjuk. Hidayah, ini bendanya. So, petunjuknya, cara nak buatnya, ini. Dia bagi tahu manual-manualnya begitu. Dia datangkan lagi, saya cetuskan lagi. Berapa ramai yang diberitahu ini baik, namun tak ikut. Berapa ramai yang tahu perkara itu tak baik, ramai yang ikut. Okey, boleh saya lontarkan perkara ini, saya cetuskan soalan-soalan ini agar kita mula mencari jalan, mula fikirkan kembali sehingga aku dicintai. Okey, sehingga aku dicintai. Dalam mukadimah kita pagi ini dalam memperkenalkan tajuk sehingga aku dicintai. 7:12 aku kita berhenti santai-santai. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, rujukan dalam tajuk sehingga aku dicintai ini, saya ulang lagi sekali, surah ke-49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-7, dalam perkataannya secara khususnya, walakinnallah ahabba ilaikum iman wa zayyanahu
fi qulubikum. Harf biharf, huruf demi huruf. Baik. Lagi sekali. Walakinnallaha habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Satu kataan itu. Akan tetapi Allah Ta'ala telah meletakkan iman itu sesuatu yang perkara yang kamu cintai dan kamu perhiaskan dia di dalam hati. Iman menjadikan dia satu perkara yang kamu cintai dan perhiaskan dia. Natijahnya dapat apa? Akhir ayat itu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Boleh ya? Baik, semua dikasih Allah Ta'ala sebagai penutup dalam mukadimah sehingga aku dicintai ini. Saya jadikan dia satu amalan dan saya nak minta dan ajak kepada semua sekali, marilah kita jadi orang yang beramal dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya kongsikan suatu doa ini yang saya kongsikan sejak daripada Ramadan tahun inilah, Ramadan tahun ini, daripada 1 Ramadan sampailah ke hari ini, saya berusaha saya mungkin untuk berkongsi doa ini, doa yang disebut oleh, yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan asas daripada ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar ia menjadi asbab untuk berlakunya titik perubahan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang dicintai, khususnya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sama-sama kita baca doa ini. Yang dah pernah mendengar, tingkatkan lagi. Yang baru pertama kali mendengar, jadikannya suatu amalan dan bacalah doa ini di mana ruang-ruang doa di antara doa-doa kita yang panjang itu. Selitlah doa yang pendek ini sebagai satu asas untuk kita mencari jalan mustaqim dan sehingga kita dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk ke jalan yang lurus. Wa a'izni min syarri nafsi. Aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan diriku sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu doa yang saya ajak, marilah kita sama-sama jadikan dia satu amalan. Kerana Masya Allah, dia punya kafiat doa ini, tabarakallah, dia amat hebat. Amat hebat. Kerana untuk beroleh ilham, untuk memahamkan soalan-soalan yang kita lontarkan sendiri, itu ialah ilham daripada Allah Ta'ala dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita minta Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita, Allahumma alhimni rushdi dari, ya Allah, rezekikan, petunjukkan, ilhamkan kepadaku petunjuk ke jalan yang lurus. Sebab daripada akhir ayat surah Al-Hujurat ayat ke-7 tadi, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang beroleh petunjuk pada jalan yang lurus. Allah. Kemudian kita, dalam diri kita ni, Masya Allah, ada kejahatan-kejahatan dalam diri kita. Ada perkara-perkara yang menghalang kita daripada berbuat baik. Nafsu yang ada dalam diri kita ada kalanya tidak mengajak kita untuk berbuat baik. Maka halangan-halangan ini yang perlu kita atasi dengan ilmu, juga pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, agar ia menjadi asbab atau usaha kita memahami tajuk yang kita nak bincang, yang telah kita bincangkan pagi ini, sehingga aku dicintai ini menjadi titik permulaan untuk kita berbuat sesuatu hingga kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian dulu daripada saya atau mukadimah tajuk pagi ini, pengenalan kita pagi ini. InsyaAllah pada hari-hari yang seterusnya saya akan maklumkan semula pukul berapa kita nak mulakan, pukul berapa dan hari apa, insyaAllah saya akan maklumkan dekat Facebook saya,
akan bawakan di status WhatsApp saya biasanya untuk sama-sama kita mengikuti tajuk ini sampai pasti masa penutupnya, penamatnya. Kita buat oleh suatu kefahaman. InsyaAllah. Selamat bercuti semua. Sempena cuti hari keputeraan keputeraan ke? Cuti Sultan Selangor. Macam tu. Cuti umum 3 hari. Selamat cuti sama keluarga dengan sebaik mungkin. Dan hari ini dapat bersarapan dengan keluarga. Sarapan yang best-best. InsyaAllah. Mohon maaf daripada saya. Sehingga berjumpa lagi. Barakallahu fikum jami'an. Allah memberkati kita semua. Wa anzil ala qulubina sakinatan. Allah turunkan dalam hati kita ketenangan. Wa syifa'an min kulli da'in. Dan kesembuhan atas semua penyakit ada dalam diri kita. Wa'ufil lana dan maafkan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.